Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, hari ini kita ada satu topik hangat dibicarakan tentang MPV yang akan datang ke Malaysia pada bulan hadapan agaknya, tetapi tak confirm lagi. Tapi hari ini kita nak cerita satu topik utama, yakni kita nak comparekan antara kereta ni dengan kereta ni. Apa nak tunggu lagi? Sebelum tu, like, subscribe dan komen kat bawah serta share. Jangan lupa tak share. Okey, ini merupakan Pro 2 Alza baru ataupun dengan kod D27A yang akan dirasmikan pada tahun ini. Tetapi kita tak confirm lagi. Katanya bulan ini tapi ditangguhkan lagi. So, hari ni saya nak bawa satu topik tentang kereta ni dan kita duetkan dia, kita versuskan dia. Kita versuskan dengan model apa? Memangnya kereta yang tengah hot di pasaran Malaysia, kira MPV dalam segmen B juga, yakni Mitsubishi Xpander. Kereta ni hot. Hot antara dua model kan. So satu dah release, satu baru nak release. So kita comparekan antara dua ni lah. Okey, yang pertama kita ambil dari segi dia punya design keseluruhan. Okey, kalau kita nampak dari segi sudut perbezaan antara paparan muka kereta Xpander ni serta ni Alza baru ataupun D27A. Okey, dari sudut muka paparan hadapan, dia menggunakan design yang agak ekstrim sebenarnya. Kalau kita nampak kereta ni berdua menggunakan design nampak macam ala-ala crossover. So yang ni dia merupakan MPV crossover untuk Xpander, dan Alza baru ni boleh dikategorikan dalam kod chassis yang hampir samalah. Cumanya dari segi size, ni keseluruhan kita ambil dari segi size dia. Size dia sememangnya kalau kita tengok daripada maklumat sedia ada, kereta Alza ni sedikit lebih kecil dibandingkan Xpander yang jauh 1 inci lebih panjang untuk wheelbase dia, serta tinggi pun ada berbeza, dan juga berat. Berat dia hampir 100 kilo lah berbeza daripada perbezaan antara kereta Xpander dan Alza baru. So kalau ditanyakah siapa yang paling besar, memang jawapannya Xpander lebih besar. Okey, dari sudut harga pula. Okey, kita cerita dari sudut harga. Harga ni lebih kompetitif. Kita tak dapat nak membezakan sebabnya Xpander keluar hanyalah satu varian saja, yakni varian spec dia cuma satu saja. Tetapi harga dia 93,000, lebih kurang itulah. Dan Alza baru ni kita tak tahu harga dia, cuma permulaan 69,000. So dari segi harga, kalau dikira untuk high spec, rasa saya tidak jauh beza. Depends pada pengguna. Kawan-kawan kita macam mana nak pilih, sama ada nak ambil dia ataupun nak ambil Alza baru. Boleh refer dua-dua, kita tengok dua-dua macam mana. Dan nombor 3, kita ambil dari segi penggunaan teknologi. Okey, dari segi safety. Dari segi safety memang agak jauh berbeza. Contohnya kita ambil dari segi Alza. Alza dia ada 6 airbag untuk model baru 2022 ni, dan dia ada EBD, ESC, ABS, SRS airbag 6 tadi, serta dia ada bantuan pasif, aktif, bantuan aktif safety. Contohnya dia ada ASA 3.0. Dia ada pre-crash, ada autonomous cruise control, dia ada blind spot monitoring, banyak tak? Dan dia ada front parking and rear, front sensor parking dan rear sensor parking lah. Okey, tu dari segi dia punya sudut safety dia ada sedikit berbeza. Tetapi kita harus ingat, Xpander juga tidak kalah, walaupun dia hanya mempunyai 2 airbag. Tetapi dari segi dia punya kamera, dia ada 360 kamera, di mana kita akan nampak keseluruhan kamera, dan dia datang dengan dashcam sememangnya. Okey, dari sudut penggunaan bahan api, enjin. Okey, kita cerita pasal enjin. Dari segi enjin pula, enjin punya power tak jauh beza. Kedua-dua
power hampir sama, cuma sedikit berbeza untuk penggunaan torque lah, di mana torque daripada enjin Alza dihasilkan 138 Nm torque, manakala expander pula 141 Nm torque. So dalam 4 Nm torque lah. Tetapi ada tapinya. Harus diingatkan, expander menggunakan conventional 4-speed torque converter. Sedih betul lah. Tetapi Alza baru ataupun D27A ni, dia menggunakan dual CVT, di CVT. So dari segi dia punya respon, sememangnya kita akan tahu CVT lebih bagus. Tetapi dari segi maintenance, penjagaan kelasakan, kita tidak boleh lari daripada penggunaan 4-speed torque converter, yang mana lebih mudah diselenggara, lebih tahan lah. Penggunaan gearbox 4-speed ni sememangnya tahan. Walaupun kita tak nafikan, sebenarnya untuk pasaran luar negara, expander dia ada dengan CVT gearbox, tetapi tak tahu kenapa untuk pasaran Malaysia dia datang dengan 4-speed. Itu yang menjejaskan dia punya dari segi dia punya penggunaan bahan api, jadi sedikit lebih kuat lah. Kalau kita tengok daripada carta, kereta Alza dia boleh dalam 6 point lebih liter per km, per 100 km, dibandingkan expander dalam 8.9 liter per 100 km. So dekat situ perbezaan yang agak, jurang yang agak jauh, tidak dinafikan. Tapi kita tak boleh nak buat apa, sebabnya teknologi become more expensive lah untuk maintenance. Tu mesti kita hadap. Even kalau orang kata Toyota the best choice, paling lasak apa semua, tapi cuba tengok barang dia sekarang, macam mana harga, macam mana dia punya maintenance. Lebih kurang macam Germanica, betul tak? Dulu kita boleh kata macam tu, sebabnya kita nampak German teknologi dia pioneer, jadi banyak masalah akan datang. Tapi sekarang, bila dia dah pioneer, dia dah solve the problem, masalah tu kurang. So dari segi maintenance, barang tu sendiri dia kena belajar daripada pihak Jerman, seperti mana Supra. Supra kan. So kita pergi balik kepada dual competitor daripada kereta ni. Dari segi penggunaan lampu depan dan belakang, kedua-dua menggunakan LED. So dari segi lampu tu tak ada beza. Tetapi kalau nak mencari kereta yang more to teknologi, boleh prefer ke Alza. Tetapi untuk size, space, sebabnya 1 inch daripada wheelbase tu mempengaruhi ruang dalam kabin, tak dinafikan. So boleh mikir-mikir lah antara dua mana yang satu. Tapi kalau saya suka teknologi. Okey, jangan lupa like, subscribe serta komen dekat bawah ni, dan share pada kawan-kawan. Jangan lupa upkan video ni, share pada kawan-kawan. Okey, bye bye. Assalamualaikum.